الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah, alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Ta'ala dipertemukan tengah hari ini dalam waktu kita berehat dan kerja hakiki kita kepada kerja yang lebih hakiki, yaitu menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sementara kita menanti masuknya waktu zuhur untuk kita tadabbur, menambah kefahaman ayat-ayat Allah Ta'ala. Hari ini kebetulan semalam kita meneliti suratul Fath, surah Al-Fathu, yang mempunyai 29 ayat. Dan apabila kita membelik daripada awal ayat sehinggalah ke akhir, kita dapati di dalam surah ini Allah memberikan penekanan tentang soal ketenangan Nabi SAW untuk menyelesaikan masalah, sehingga kan perkataan as-sakinah di dalam surah tersebut diulang sebanyak 3 kali. Mula-mula kita tak perasan sangat, tapi bila kita baca, lupa lagi ayat ni, baca lagi, lupa lagi ayat ni, kita ingatkan kita baca ayat yang sama, rupanya tak. 3 ayat adalah ayat yang berbeza-beza dengan situasi yang berbeza-beza, tetapi dengan saranan yang sama. Sebab itu dalam Quran, apabila kita jumpa kondisi-kondisi macam ni, kita kena cari jawapan-jawapan dia. Sebagai contoh, kalau kita baca surah Ar-Rahman kan, banyak kali kita akan jumpa ayat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa nak kena ulang banyak kali? Jadi kefahaman-kefahaman tersebut tidak akan diperolehi secara langsung kecuali teori, iaitu ilmu pengetahuan yang didasari dengan pengalaman dan juga dipanggil realiti semasa yang sedang kita lalui. Maka di situ mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita petunjuk. Maka bila sebut tentang as-sakinah, as-sakinah dengan makna tenangan, fa'anzalallahu sakinatahu, iaitu Allah Ta'ala menurunkan kepadanya rasa tenang. Bermaksud perasaan tenang ini merupakan suatu nikmat. Suatu nikmat. Betul lah, dalam keadaan semua orang tengah kelam kabut, kita boleh tenang, maka sudah tentu ia satu nikmat. Dalam keadaan semua orang tengah kelam kabut, semua orang tengah tak keruan, kita relax. Jadi orang pun akan pelik, akan relax kan. Cumanya apakah tenang itu sepanjang masa suatu nikmat? Lihat kepada apa yang berlaku lah. Maka di dalam surah ini 3 tempat yang Allah Ta'ala sebutkan tentang saranan untuk bertenang. Bahkan dengan ketenangan itu Allah Ta'ala sebut, aku yang melimpahkan perasaan tenang kepada kau wahai Muhammad. Dan boleh jadi juga perasaan tenang itu menjadi sebab untuk bertambahnya keimanan seseorang. 3-3 tu boleh berlaku. Sama ada Allah Ta'ala yang campakkan perasaan tenang kepada kita, ataupun kesan daripada kesabaran kita, maka Allah Ta'ala berikan kepada kita ketenangan, pun boleh juga. Ataupun kita sendiri yang bertenang, lalu Allah Ta'ala memberikan kepada kita limpahan idea dan penyelesaian. Tempat pertama adalah pada ayat yang keempat. Allah Ta'ala menyebutkan huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin, dan dialah Allah yang menurunkan as-sakinah dalam jiwa orang beriman.
Yang ini Allah Ta'ala sebut seluruh orang beriman, dan sebenarnya fokusnya adalah pada Nabi, kemudian barulah orang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanim, supaya ditambah keimanan yang sedia ada dengan pertambahan yang berlaku hasil daripada tenang tadi. Orang yang bertenang, Allah Ta'ala akan tambahkan kepadanya perasaan keimanan ataupun ketakwaan. Ini tempat yang pertama. Tempat yang kedua adalah pada ayat yang ke-18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin iz yubay'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Allah Ta'ala redha kepada orang beriman apabila mereka mengikat janji setia di bawah satu pohon pokok. Maka ketahuilah apabila hati mereka telah disatukan, lalu Allah Ta'ala turunkan ketenangan kepada mereka dan mereteti ketenangan tersebut dengan suatu pembukaan yang dekat. Ini peristiwa kedua. Kemudian pada ayat yang ketiga adalah pada ayat yang ke-26, apabila Allah Ta'ala menyebutkan isja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyyata hamiyyatal jahiliyah fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahliha wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Dan ketika mana orang-orang kafir itu dalam jiwa mereka dipenuhi dengan dipanggil hamiyah al-jahiliyah. Hamiyah al-jahiliyah ini kita boleh sebut sebagai fanatik, perkauman yang dahsyat. Hamiyah suatu rasa yang benci yang sangat-sangat membara terhadap Nabi dan juga orang Islam. Tapi apa kata Allah? Pada waktu itulah Allah Ta'ala turunkan ketenangan kepada Nabi dan kepada orang beriman untuk ikut keputusan yang telah ditetapkan oleh Nabi. Baik, 3 ayat ini cerita pasal apa? Ataupun surah Al-Fathu ini cerita pasal apa? Latar belakang surah Al-Fathu ini adalah pada peristiwa Bai'atul Ridwan, kemudian peristiwa perjanjian Hudaibiyah, dan juga peristiwa pembukaan kota Mekah. Ini 3 peristiwa besar yang berlaku dari tahun yang ke-6 Hijrah sampailah tahun ke-8. Itu latar belakang surah ini. Cuma kenapa berlakunya peristiwa ini bermula dengan mimpi Nabi. Mimpi Nabi kan mimpi yang benar, iaitu Nabi bermimpi menziarahi Makkah. Bila Nabi beritahu pada para sahabat seronoklah. Termasuk bila mimpi Nabi ini ada berita gembira, iaitu apabila boleh balik semula ke kampung asal, sudah tentu dia menjadi satu berita yang sangat-sangat menggembirakan kita semua. Jadi pada tahun ke-6 itulah sahabat-sahabat semua bersiap-siap untuk menuju ke Makkah menunaikan umrah. Jadi sebab itu di dalam surah ini Allah Ta'ala ceritakan bagaimana perasaan tenang itu menjadi mesej yang paling penting untuk menyelesaikan kemelut dipanggil perasaan cemas, perasaan takut, panik, ragu-ragu dan macam-macam lagi perasaan yang biasanya akan muncul apabila kita berhadapan dengan ujian yang berat. Kita accident, panik akan datang. Jadi macam mana nak selesaikan accident? Kena tenang-tenang dulu. Yang lagi lah orang yang diserang panic attack, dia nak keluarkan daripada kemelut panic attack, memang kok mana pun dia kena bertenang dulu. Jadi dia kena tahu jadi untuk tenangkan diri. Orang yang lemas sama juga, dia sendiri takkan boleh selamatkan diri dia kalau berterusan dalam keadaan cemas. Dan orang yang nak selamat pun, nak selamatkan dia pun akan susah kalau dia terus cemas. Kerana apa? Dia akan membetul-betul. Sebab tu teknik untuk menyelamatkan orang pun mesti dipelajari. Kalau tak, seorang dia yang lemah, akhirnya orang yang nak menyelamatkan pun lemah. Kerana apa? Kesan daripada kurang kemahiran untuk berhadapan dengan orang yang cemas tadi. Samalah. Itu daripada aspek
Masalah-masalah yang biasa berlaku. Apatah lagi masalah-masalah yang dihadapi yang jauh lebih besar daripada itu. Kata orang ringgit jatuh, takkan tak cemas kan, harga barang naik, kita pun apa ni kan. Dan macam-macam lagi ujian, orang rumah call tengah malam, apa semua benda-benda itu Nabi ataupun Allah nak gambarkan kepada kita melalui surah Al-Fatihah ini. Semua boleh selesai ataupun tak semestinya masalah itu selesai, tetapi masalah itu akan boleh kita hadapi. Syarat dia kena tenang dulu. Kalau kita ingat dalam peristiwa hijrah, dalam peristiwa hijrah, Nabi dan Sayyidina Abu Bakar bila berada dalam gua Thur, dalam riwayat sebut Nabi menyuruh dalam gua itu 3 hari untuk betul-betul memastikan selamat dari diekori, dari dikejar. Jadi dalam gua itulah berlaku satu situasi yang sangat-sangat mendebarkan. Kalau tengok filem ni memang muzik tu makin kuat lah, makin kuat muzik tu. Kenapa? Berada pada situasi yang sangat-sangat mendebarkan, iaitu apabila orang Quraisy ni mendekati gua tu, makin dekat, sehingga disebutkan dalam riwayat nampak ada kaki, dekat sangat. Kenapa nampak kaki? Ada riwayat yang kata bahagian atas ni ditutup dengan sama laba-laba, ataupun berada pada ruang gua, kalau nak masuk kena duduk dulu. Jadi kalau diri memang tak nampak. Jadi apa yang berlaku pada waktu itu, Abu Bakar sangat-sangat cemas, sangat-sangat takut, sehingga Abu Bakar mengeluarkan ucapan, kalaulah mereka nampak aku dan aku yang dibunuh, aku hanyalah seorang lelaki biasa yang mati. Tapi bagaimana dengan Nabi? Kalau Nabi yang dibunuh, kerugiannya adalah untuk seluruh umat manusia. Jadi Abu Bakar sangat-sangat risau kepada Nabi. Dia tak risau pun keadaan dia tak risau pun kondisi nyawa dia tak heran pun. Dia sanggup dia mati. Maksudnya kalaulah boleh keluar, dia yang lawan, Nabi boleh lari, dia tak kisah. Tapi tak ada tempat lari, tu je jalan keluarnya. Okay? Akhirnya apa yang berlaku? Nabi sebutkan kepada Abu Bakar, apa pandangan kau? Kalau kita berdua dan yang ketiganya adalah Allah. Jadi tenang-tenang, jangan takut. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Maka sebab tu kita sebut tadi tu, perasaan ketenangan itu Allah Ta'ala datang. Tapi macam mana perasaan tenang tu boleh datang? Nabi sebutkan kepada Abu Bakar, Allah kan ada. Maka ucapan Allah kan ada itu menenangkan Abu Bakar. Maka Allah Ta'ala campakkan perasaan tenang kepada Nabi, kepada Abu Bakar. Tapi itu jugalah sebab yang membolehkan kita tenang itu boleh jadi kalau kita panik, kita tarik nafas dalam-dalam, kan? Kemudian lepas tu kita akan rasa lega. Ataupun apa juga yang kita buat, maka akan merezekikan untuk kita rasa tenang. Begitu juga kalau kita faham dalam situasi suami isteri ataupun keluarga. Biasanya apabila Allah Ta'ala sebutkan tentang ayat kekeluargaan, antara yang Allah Ta'ala sebutkan fungsi perkahwinan adalah litaskunu ilaiha, untuk engkau merasa aman. Walaupun litaskunu tu, sakan itu juga membawa maksud rumah, tetapi perkataan sakan itu sama dengan perkataan as-sakinah, membawa maksud rumah yang baik. Hubungan keluarga yang baik adalah apabila rumah yang diduduki itu adalah tempat yang aman. Tempat yang aman dari satu aspek, bukan semata-mata rumah yang ada courtyard, rumah yang ada pagar elektrik, rumah yang ada skala sistem security, kamera semua penuh. Ini bukan yang dimaksudkan oleh Nabi. Yang dimaksudkan oleh Nabi, yang dimaksudkan oleh Allah, rumah yang aman, rumah yang tenang adalah rumah yang ahlinya berasa selamat, dilindungi oleh ayah ataupun suami. Bila ayah balik je, masing-masing tak sabar ayah nak balik dah. Bila suami balik je, rasa seronoknya suami balik. Tapi yang berlaku, abah balik dah tu, abah nak balik dah tu, sejak rumah jadi kerah, jadi terus hilang suasana gelap tahu tadi. Tak ada. Maka bermaksud
rumah itu belum menepati ciri-ciri as-sakinah yang dikehendaki oleh Allah. Maksudnya suami ataupun ayah belum betul-betul melaksanakan tanggungjawab itu. Maka dalam ayat surah Al-Fatih ini, kenapa tenang? Kerana manusia apabila berhadapan dengan ujian, macam-macam perasaan yang akan muncul. Tak semestinya takut, boleh jadi panik, boleh jadi ragu-ragu, boleh jadi serba salah, boleh jadi macam-macam perasaan yang perlukan kepada step pertama. Apa dia? Tenang. Maka kunci untuk hadapi situasi tersebut yang dilalui oleh kita dalam kisah surah Al-Fatih ini, kisah Nabi berhadapan dengan pertama adalah dihalang dari masuk ke Mekah. Nabi nak masuk ke Mekah dihalang oleh orang Quraisy. Bukan sekali dua, beberapa kali. Kita biasa baca sirah, kita akan faham Nabi nak masuk ke Mekah, orang musyrikin Mekah halang, jadi berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Dia itu terlalu simple. Hari ni kan, kita bukan nak cerita politik, tapi kalau tengok isu politik, kenapa tak selesai? Sebab dia banyak drama ni. Kongkang, pusing-pusing, akhirnya baru selesai. Jadi Nabi pada waktu itu dengan sahabat, bila dapat tahu Nabi dan para sahabat ni bergerak ke Mekah, kat Mekah ni serabut dah. Jadi mereka buat macam-macam plan. Bukan semata-mata halang dekat pintu masuk, tapi jangan bagi Nabi sampai dah dekat dengan Mekah pun. Sebab tu Hudaibiyah, dari Hudaibiyah nak ke Mekah berapa jauh? Hampir 20-25 km. Jauh lagi tu. Dah dihalang dah. Bahkan ada yang kata awal lagi dihantar beberapa pemuka Quraisy, antaranya dihantar Khalid Al-Walid. Jadi Khalid tak masuk Islam ni. Hantar Khalid supaya apa? Untuk bala tentera sekat Nabi. Tapi Nabi elak di tempat lain. Dan Nabi pada waktu itu tak gunakan jalan biasa untuk masuk ke Mekah. Terpaksa cari jalan-jalan melalui kampung-kampung yang ada sebelum sampai ke Mekah. Masuk ke kabilah ni. Dan mereka pun ada dalam kalangan mereka yang rasa cemas. Ini kenapa Nabi nak lawan? Nabi kata, kami tak nak lawan pun. Ni senjata ambil, pegang. Kami tak nak lawan. Kami masuk, kami nak bawa umrah je. Buktinya ambil semua senjata kami. Waktu tu sahabat bawa senjata tak bawa. Kerana kok mana pun bila berjalan dalam jarak yang jauh kena ada senjata untuk melindungi diri, bukan untuk berperang. Paling kurang perang padang, perang apa? Kalau kita pisau ataupun apa tu? Bukan pedang lah, parang ke, benda-benda yang bukan digunakan untuk berperang pun. Orang tahu kalau orang tengok pisau ni untuk apa? Potong sayur. Tak guna pun untuk berperang. Bawa sebagai protection. Jadi beberapa kali disekat pergi ikut ni, disekat pergi ikut ni. Bahkan ada kabilah yang isytihar nak perang pun, dan bukan yang kuat sangat pun. Nabi 1,400 orang, boleh je lawan, boleh sangat. Nabi kata jangan, kita masuk dengan aman, dan kita akan pastikan kita juga keluar dengan aman. Takkan berlaku apa-apa. Bermaksud provokasi ada tak? Akan ada. Orang akan lirik kita untuk berlawan. Tapi macam mana nak berhadapan dengan provokasi? Tenang, relax. Jadi menyebabkan sampailah kepada termeterainya perjanjian Hudaibiyah. Sebelum tu adanya Bai'atul Ridwan, semuanya diselesaikan oleh Nabi dengan penuh. Dan daripada kisah ini jugalah para ulama sebut mestilah mengutamakan perpaduan berbanding permusuhan. Cuba dulu untuk bagi boleh deal supaya akhirnya kita boleh satu. Jadi Nabi bagi tahu dah hasrat nak masuk, nak buat umrah, nak buat umrah. Tak dengari, provok. Akhirnya tetap tidak berlaku peperangan. Padahal jumlah 1,500 ini jumlah yang besar lah sebenarnya. Jumlah yang cukup dah pada zaman tu untuk berperang. Ialah perang pada 300 lebih kurang. Ini bukan tahun awal, ni dah tahun ke-6. Bermaksud untuk berperang tu boleh sangat. Memang boleh sangat. Tetapi Nabi kata apa? Kita bukan nak berperang. Jadi itu daripada awal bagaimana yang dihadapi oleh Nabi, bukan setakat dengan provokasi biasa, bahkan mereka heret sampai ujian yang berat dilalui oleh Nabi dan juga para sahabat. Apabila Nabi dah bagi tahu tak nak berperang, tak nak dengar juga, akhirnya terpaksalah hantar wakil
untuk masuk ke dalam Mekah. Waktu itulah utus pada peringkat awal nak utus Sayyidina Umar sebenarnya. Tapi Umar sendiri tolak kerana dia tahu dia bukanlah negotiator yang baik. Kerana dia ni orang yang straightforward. Jadi perlukan orang yang lebih pandai untuk berinteraksi secara santai, tetapi maklumat mesejnya sampai. Maka hantarlah Sayyidina Osman. Sayyidina Osman hantar di sana dan berlaku dialog. Dan mereka sebenarnya izinkan kepada Sayyidina Osman untuk buat umrah. Sebab Sayyidina Osman sangat-sangat okey hubungan mereka. Jadi Sayyidina Osman diizinkan untuk buat umrah. Tapi sikap Sayyidina Osman kata apa? Nabi buat, baru aku buat. Maksudnya selagi Nabi tak dapat buat, aku pun takkan buat. Itu yang tak balik-balik tu. Tu yang tak keluar-keluar, sahabat tunggu mana Sayyidina Osman tak keluar-keluar ni. Akhirnya berlakulah satu ikat janji di bawah hukum. Yang Allah Taala sebut pada ayat yang ke-18. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin iz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Pada waktu ni isytiharnya apa? Memang nak perang, memang sanggup mati, memang sanggup macam-macam keputusan. Tetapi waktu itulah muncul Sayyidina Osman. Maka fa'anzalallahu sakinatahu. Maka Allah Taala beri ketenangan kepada mereka. Okey, Sayyidina Osman hidup lagi, bermaksud kita tenang. Tak jadilah nak buat benda-benda yang kita kata kesan daripada provokasi oleh musuh. Apabila orang yang kita hantar wakil untuk berunding tak muncul-muncul lagi. Dia orang buat apa kat kawan kita ni, kita pun tak tahu. Nak ambil maklumat macam mana, susah. Jadi buat keputusan untuk pertahankan Sayyidina Osman apa-apa yang berlaku. Jadi bila selesai bai'atul Ridwan, maka tibalah kepada kondisi nak masuk juga Mekah. Tetap tak dibenarkan. Waktu itulah mereka hantar Suhail bin Amr, hantar Khalid Al-Walid lebih kepada untuk halang, tetapi tak berjaya juga. Jadi akhirnya mereka minta hantar wakil untuk orang boleh hantarlah Suhail bin Amr. Suhail bin Amr sahabat yang masuk Islam lambat lepas bukaan kota Mekah sekali dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan masuk dulu, kemudian baru dia masuk. Kemudian dialah antara sahabat Nabi yang berpidato menyampaikan khutbah selepas kewafatan Nabi. Apabila dalam kalangan kabilahnya lepas kewafatan Nabi desas-desus untuk murtad itu tinggi, maka dia naik atas mimbar, kita pun naik atas depan Kaabah, berkhutbah, wahai kaumku, ingatlah kita ni orang yang paling lewat masuk Islam, dan jangan pula kita jadi orang yang paling awal keluar daripada Islam. Akhirnya semua orang tenang. Jadi boleh jadi antara perkara yang akan menenangkan kita adalah ucapan orang-orang yang secara positif sampaikan mesej. Jadi akhirnya dengan desakan-desakan daripada musyrikin, Suhail bin Amr buatlah perjanjian yang sangat-sangat berat sebelah, kita tahulah. Daripada awal lagi Suhail bin Amr, bila Nabi suruh tulis surat, Sayyidina Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim. Apa ni? Bismillah ni? Tak ada tulis Bismillahirrahmanirrahim je lah. Tak ada. Tak nak kata ni. Okey, selesai. Kemudian bin Muhammad Rasulullah, kan? Bila masa pula kami iktiraf kau sebagai Rasul kami, tak ada, padam. Awal-awal lagi tu benda-benda yang dah memberikan tekanan kepada emosi kita. Jadi sudah tentu kita akan berat. Sahabat-sahabat waktu tu pun apa ni kan, dah tak bagi masuk, kemudian nak buat perjanjian macam ni. Lepas tu lagilah kondisi-kondisi kandungan Hudaybiyah yang sangat-sangat berat sebelah. Sebab tu Allah Ta'ala kata apa? Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah Ta'ala yang bagi ketenangan. Ikut je Nabi. Nabi kata tu buat, ikut. Dan penjelasan juga pada ayat yang ke-26. Ada kebaikan-kebaikan. Sabar dulu. Kerana apa? Apabila kita bersabar, bila kita bertenang, bukan setakat kita boleh berhadapan dengan situasi yang tegang pada waktu itu, bahkan boleh jadi dengan sebab ketenangan tadi itu, idea-idea yang datang, provokasi-provokasi yang datang, kita berjaya tepis, kita berjaya lalui dengan baik. Berbeza dengan bila orang provok, kita pun balas provok. Itu politik hari ni lah kan. Ini politik hari ni. Artinya masing-masing tak apa sebenarnya kan. Jadi tak selesai masalah. Lepas tu sifat orang beriman, bila orang provok, kita kena relax. Kita kena relax. Sebab Allah Ta'ala janjikan dengan ketenangan tersebut akan buka pintu jalan yang banyak. Antara yang paling penting adalah kita tahu apa yang kita buat ini kerana Allah ataupun bukan kerana Allah, melalui apa yang sedang berlaku. Sebab itu provokasi bukan berlaku dalam kalangan orang musyrikin Mekah sahaja. Provokasi juga berlaku dalam kalangan orang-orang Madinah, iaitulah dalam kalangan Arab Badawi.
Bila Nabi bagi tahu nak masuk ke Mekah, Nabi ajak dalam kalangan orang Arab Badawi ini supaya apa? Menjadi pembantu kepada Nabi dan para sahabat. Kalau berlaku apa-apa masalah, tolong guide untuk kami lalu jalan-jalan tikus, jalan-jalan dalam. Tapi orang Arab Badawi tak nak ikut. Kami tak mau ikut, kami ada nak jaga anak bini, kami nak jaga ternakan, kami nak jaga tanam-tanaman. Nampak? Macam mana Nabi nak kontrol perasaan Nabi untuk berhadapan dengan kalangan orang Islam yang tak nak dengar kata. Betul juga. Betul juga. Sebab tu dalam ayat yang seterusnya lain tu memang Allah Ta'ala cerita macam mana kondisi orang Arab Badawi. Dan mereka tak dikenakan hukuman. Bermaksud Nabi tahu ada orang yang memang mereka ni jadi mangsa. Jadi mangsa dalam kalangan orang munafik di Madinah pada waktu itu. Orang Arab Badawi ni orang yang tak ada ilmu pengetahuan, orang yang memiliki basic yang sangat-sangat rendah. Dari segi aspek intelek mereka rendah. Mereka orang baik. Maka kita panggil keburukan ataupun kelemahan orang-orang masjid adalah mereka mudah diprovok oleh orang lain, mereka mudah dipergunakan dan diperalatkan oleh orang lain. Jadi bukan. Jadi sangat-sangat membebankanlah pada waktu itu. Tapi Nabi kontrol. Begitu juga dengan provokasi. Kita panggil provokasi lah, tapi terpulanglah menggunakan perkataan yang lain dalam kalangan sahabat-sahabat yang tak bersetuju dengan keputusan Nabi. Sayyidina Ali tak nak tulis, Nabi buat apa? Mana? Biar aku tulis. Tak pandang yang mana? Relax je. Tak ada pula. Kau pecat mana dah? Tak ada. Kenapa tak nak dengar? Ni tak nak dengar cakap kami, tak ada. Relax. Selesai masalah. Begitu juga dengan Abu Bakar. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar paling keras. Dipanggil tak puas hati lah. Kenapa? Dan dalam kalangan orang Islam memang ada yang jenis ni. Jadi nak handle, relax. Jangan ikut tiu dia. Ikut tiu dia memang ke laut dah. Memang ke laut dah. Sama ada kita akan naik tangan ataupun di media sosial naik angin lah. Maki hamun orang. Padahal kita sedang nak berdakwah. Pelik orang yang nak suruh orang ikut orang lain tapi maki hamun orang. Ada orang ikut. Jadi Sayyidina Umar sangat-sangat tak boleh terima keputusan ni sehingga menyebabkan dijumpa Abu Bakar, apa ni? Kenapa Nabi buat macam ni? Kenapa Nabi buat keputusan macam ni? Apa kata Abu Bakar? Kau Nabi ke dia Nabi? Simple lah kita kata. Sedar diri sikit. Itu Nabi lah. Bermaksud Abu Bakar pun ada perasaan yang sama. Tapi dari satu aspek, Allah dan Rasul takkan buat keputusan kecuali dengan pengetahuan yang mencukupi. Maka sabar dulu, relax dulu, terimalah keputusan yang telah dibuat. Bukan tak boleh berikan, silakan. Tapi dari satu aspek ada benda-benda yang mungkin perlukan masa untuk disampaikan. Akhirnya jumpa Nabi sendiri. Macam mana ni apa cerita? Mungkin Nabi pun explain. Tetap Sayyidina Umar berada pada kondisi yang tak selesa dengan keputusan tersebut. Dan sebenarnya bukan Sayyidina Umar je. Nabi bila isytiharkan kita tak jadi buat umrah, maka kita kena bayar denda. Jadi kita akan sembelih unta yang telah dibawa ramai-ramai ataupun kambing yang dibawa ramai-ramai untuk bayar denda lah. Apa yang berlaku? Pakar tak ikut lah ke? Tentu kalau kat sini ada bos kan, orang bawah tak ikut. Nabi pun sahabat-sahabat waktu tu ada protes juga. Jadi macam mana ketua yang baik, dia tahu macam mana nak handle emosi. Kerana boleh jadi keputusan yang kita buat tu keputusan yang orang lain tak nampak. Jadi cuma kita obses dengan keputusan tersebut kerana ada benda yang kita nampak. Cuma macam mana nak handle emosi orang bawah. Janganlah setiap bagi push tak nak ikut, potong gaji. Kan? Maka Nabi macam mana nak buat ni? Muncul ada orang yang teman Nabi bagi nasihat. Apa kata kau buat dulu? Kau buat nanti semua ikut lah. Maka bila Nabi pun keluar, Nabi pun sebelih, Nabi pun bersyukur. Maka sahabat-sahabat lain pun ikut. Bukan tak nak ikut, cuma perlukan masa untuk terima keputusan yang berat tersebut. Jadi kena akui elemen-elemen ini ada dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita buat satu keputusan yang besar, yang berat, yang memang dah explain pun orang bawah masih lagi, ataupun tak payah orang bawah lah, orang rumah kita ke anak-anak kita tu tak boleh terima ke. Jadi kalau keputusan tu baik, jangan disusuli dengan marah-marah dan juga tindakan-tindakan emosi lah.
Jadi minta petunjuk daripada Allah, tenang, sembahyang 2 rakaat ke, ambil wudu ke, baca Quran ke, buktikan bahawa kita hanya inginkan kebaikan sahaja. Tapi biasa kita apa yang berlaku? Orang dah cakap tu ikut je lah. Biasa kita dah naik yang 4, naik yang 5, hantar saya rumah mak saya. Okey, jadi masalah lah kan. Dalam syarikat pun begitu. Akhirnya berhenti kerja, boycott. Jadi kita kata itu kebijakan seorang ketua yang handle, yang membuktikan bahawa boleh handle. Bukan langsung, tak ada situasi-situasi macam ni. Boleh jadi banyak kali. Bahkan sesama sahabat pun, antara Abu Bakar dengan Umar, lepas Nabi tak ada pun lagi banyak situasi-situasi ketir. Sayyidina Umar dengan Abu Bakar, waktu Abu Bakar jadi khalifah, memang Sayyidina Umar banyak kali protes. Ini kita bukan cerita pembangkang protes kerajaan, tak. Sama-sama bangkang. Abu Bakar jadi khalifah, Sayyidina Umar tak puas hati je. Sampai Sayyidina Abu Bakar tanya balik dah, dulu yang nak lantik aku jadi khalifah siapa? Engkau kan? Sekarang kau tak sangat jawatan khalifah ni kan? Ambil tak, kau lagi baik dari aku. Selesai masalah kan? Akhirnya ambil dari aspek emosi, akhirnya redakan permasalahan. Jadi kadang-kadang begitulah. Bukan orang tu setiap nak bangkang kita pun, cuma nak tengok macam mana cara kita handle situasi. Akhirnya selesailah perjanjian Hudaibiyah. Yang sepatutnya genjatan senjata tu selama 10 tahun. Kita tengok beza orang beriman yang sangat-sangat akur kepada janji dengan orang musyrikin yang sebenarnya buat janji tu macam dah terjerat lah. Konon-kononnya bila kita sekat Nabi masuk ke Mekah, akhirnya impak tu akan beri kepada kita. Tapi berlaku sebaliknya. Rupa-rupanya memihak kepada dalam kalangan orang Islam. Ya, di Mekah ada orang Islam yang mereka duduk di sana, akhirnya mereka berjaya membawa mesej yang baik. Bila orang Islam makin ramai di Mekah, akhirnya orang Mekah sendiri pun rasa macam tak ada masalah pun orang Islam duduk kat sini. Macam yang berlaku di Eropah sekarang lah. Kan di Eropah arus Islamofobia sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat kuat. Maka kesabaran orang Islam di sana sangat-sangat tinggi. Contoh pernah jalan pakai kopiah, tiba-tiba orang datang dari belakang lempang ada. Ada kita kan orang perempuan yang pakai tudung sentiasa jadi mangsa kat sana. Provokasi Barat sangat-sangat tinggi. Tapi tengok macam mana kesabaran mereka. Cuma kesabaran dan keterangan itu bukan bermaksud dia ambil, tak. Penjelasan mesti diberi. Penjelasan mesti diberi dan aspek dipanggil suri tauladan mesti diberikan sepanjang masa. Maksudnya orang beriman kena kur sepanjang masa. Walaupun kita nak cakap pun kata apa, tetap gigi lah kan, gegamnya kan. Tapi dengan kesabaran tu akhirnya makin kuat provokasi terhadap Islam, makin ramai orang memeluk Islam. Dan itulah kemenangan orang yang berdakwah. Bersabar dengan kerana orang yang kita dakwahkan. Memang orang akan provok kita. Kalau dia nak terima dakwah kita waktu tu juga, tu bukan namanya dakwah, tu namanya paksa. Jadi sebab tu kalau orang tanya kita dakwah ni berapa lama tempoh masa dia? Selagi kita hidup, selagi kita tak mati, selagi itulah proses dakwah tu akan sentiasa berjalan. Ada orang yang kita berjaya ajak, syukur. Dan kalau kita rasa kita gagal dengan sebab orang tak ikut kita, Nabi pun dikira gagal lah. Pak cik sendiri tak beriman, jadi Nabi gagal. Kiraan dia bukan sebegitu. Tetapi usaha itu juga diambil kira, sehingga Allah Ta'ala menenangkan Nabi, kerja kau bukannya mengimankan orang, bukan satu keputusan daripada kau untuk tahu orang ni wajib beriman, orang ni mesti beriman. Tak. Itu adalah daripada aku sendiri, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dalam surah Al-Fatih ini sebenarnya memberikan satu mesej yang sangat-sangat tinggi, bahawa dalam apa juga situasi yang berat-berat, kunci kepada nak menyelesaikan masalah tersebut adalah sebab itu ada 2 hadis yang menjelaskan tentang kefahaman daripada surah Al-Fatih ini. Yang pertama disebutkan oleh Nabi daripada riwayat Anas tersebut, al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallah. Tergopoh gampang itu adalah daripada syaitan, dan yang tenang itu adalah daripada Allah. Di sini memang betul-betul kita kata, memang pun kalau kita sentiasa berada dalam situasi gopoh gampang, bermaksud syaitan sedang menguasai kita.
Dan tenang itu tak bermaksud slow, tak. Nabi jalankan laju. Faham? Beza tenang dengan gopoh-gapah, beza. Bukan mesti tenang tu slow mo je, tak. Jadi ketenangan itu bermaksud semua keputusan itu kita boleh fikir dengan baik. Itu tenang. Dan begitu juga dalam satu hadis Nabi sebut dua sifat yang Allah sangat suka kata Nabi, iaitu al-hilm wal-ana, iaitu orang yang lembut dan orang yang tenang. Kita sendiri pun kita suka dengan orang yang mana? Orang yang huru-hara ke orang yang relax, cool? Kita sendiri pun boleh bagi jawapan kan. Serabut dah duduk dengan ini kan, mekak aja kerja kan. Kita pun akan serabut. Tapi ada orang yang okey je kan. Jadi dari satu aspek, time kita okey, orang yang bising kita tak ada masalah. Tapi time kita serabut, kita suka orang yang senyap ke orang yang bising. Jadi kena faham dia tu. Yang kita masukkan kita suka tu adalah bila kita serabut. Bila kita serabut, tetap kita akan sukakan kepada situasi, keadaan, kondisi yang tenang. Maka ketenangan itu tak semestinya berlaku depan mata, tetapi dalam jiwa kita. Sebab tu Allah Ta'ala sebut banyak kali, fa'anzalallahu sakinatahu fi huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'min. Ketenangan itu sifatnya dalam jiwa kita. Ada orang dia boleh berlakon, kau okey tak? Aku okey je, tak ada hal. Masuk tandas, nangis, tak keluar-keluar kan. Sebab apa? Bukan dia boleh buat-buat. Aku okey je, aku okey je. Biasanya orang yang sebab aku okey je ni sebenarnya check dia okey ke tak okey ni. Kau okey tak? Kita boleh beza jawapan orang yang okey dengan orang tak okey kalau kita sentiasa duduk dengan dia. Dari satu aspek, ketenangan itu perasaan cemas, mungkin ada orang yang dia boleh sorok, perasaan takut mungkin ada orang yang boleh sorok, tapi secara hakikatnya kita sendiri yang tahu bahawa kita berada dalam kondisi yang macam. Sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita bukan berada pada situasi zaman yang baik. Kita bukan berada pada situasi bagi hadis ni jom beramal, jom. Dia tak macam tu. Dia berada pada situasi hari ini baik dan buruk tu campur aduk. Kita sendiri pun dari aspek nak buat satu keputusan, nak ikut yang mana pun, daripada aspek bukan politik ni, cerita ustaz ni nak ikut mana, kita pun jadi macam pening. Bahkan daripada aspek realiti kehidupan pun, ada orang yang bila setuju dengan satu pandangan, ada orang yang takkan setuju dengan pandangan ni. Bukan kait dengan agama pun. Akhirnya kita pun ikut yang mana. Maka semua tu Nabi berikan pedoman. Allah Ta'ala juga tunjukkan kepada kita, cuba tenang, relax. Dan ketenangan itu takkan boleh selesaikan masalah kecuali tetap kita perlukan kepada ilmu pengetahuan. Dalam peristiwa hijrah, antara pengajaran yang saya sebutkan kepada orang yang saya kongsikan adalah kegagalan umat Islam hari ini menentukan mana baik, mana buruk, menjadi sebab umat Islam hilang jati diri, terutama kepada generasi-generasi baru lah. Dia tak tahu beza mana baik, mana buruk. Kenapa? Tak diajar, tak dididik sejak dari kecil yang lebih baik, yang lebih buruk, yang lebih baik, yang lebih buruk. Macam mana nak ajar? Sebab bila berlaku satu isu, dia tak terima dari kita, dia terima daripada media sosial terlebih dahulu, menyebabkan kita tak sempat pun nak masukkan, nak tanamkan dalam kepala dia baik ini, buruk ini, baik ini, buruk ini. Tapi depan mata ni bercampur aduk dah baik buruk, baik buruk, baik buruk. Ada benda yang baik tapi tak ada orang buat, ada benda buruk tapi ramai orang buat. Dia pun akan jadi keliru. Kalau benda baik, kenapa tak ada orang ikut? Padahal dia perlukan kepada penjelasan. Sebab itu dalam mendidik generasi hari ini, tak boleh berpada dengan jangan buat, jangan buat, jangan buat, tak boleh, tak boleh, tak boleh, haram, 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 ikut je. Tak boleh. Kerana mereka akan simpan, dipanggil pendaman perasaan. Kenapa? Cuba ada masa berikan jawapan-jawapan kenapa tadi itu secara berdikit-dikit kepada mereka. Mudah-mudahan menyelesaikan konflik dalaman dan takut-takut berpanjangan. Akhirnya waktu kecil mereka tak boleh melawan, tapi bila mereka dah meningkat dewasa, akhirnya mereka tunjukkan protes itu secara fizikal. Jadi waktu itu susah dah kita nak tegur dan susah. Kita sama-sama kita fahami kisah pada tengah hari ini dengan berdoa supaya Allah Ta'ala lah yang memberikan kefahaman yang baik kepada kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa tawassaw bis sabri wal